Secara tiba-tiba aku mengingatimu di kamar sepi di malam syahdu. Ini katanya rindu secara tiada terhingga setelah perpisahan pun berlalu. Terdengar lagu cinta membawa kesayuan, membangkitkan hasrat yang terluka. Lalu aku terdiam pada lena yang panjang, terhurai rahasia yang terpendam. Bertahun dalam derita, tanpamu aku melarang, menggoda saat mimpiku di perjalanan ini. Pemergian dirimu, putuslah cinta yang lama, menghantam diriku dalam memori. Malam kian memaksa, lagu menghanyut pilu, wajah-wajah duka pun hilang. Jika tersua lagi, mungkin aku menangis, menahan getaran hati yang musnah. Bertarung dalam derita, tanpamu aku melarang, menggoda saat mimpiku di perjalanan ini. Pemergian dirimu, putuslah cinta yang lama, menghantam diriku dalam memori. Malam kian memaksa, lagu menghanyut pilu, wajah-wajah duka pun hilang. Jika bersua lagi, mungkin aku menangis, menahan getaran hati yang musnah. Bersama kami di Malaysia hari ini, kami mulakan dengan alunan yang begitu merdu sekali, hebat, mengimbau nostalgia. Nostalgia. Pada tahun ini kan? Nostalgia menggamit jiwa. Anda pun terhuyung hayang di belai alunan musiknya. Selamat pagi, Assalamualaikum kepada anda semua. MHI kembali memberikan inspirasi pagi daripada kumpulan atau kugiran kita Sons of Adam yang wujud sejak tahun 1969. Lagu mereka tadi tu yang dinamakan Memori Duka, wujud pada tahun 1987. Wow,
87 maksudnya 35 tahun ni. Itulah dia. Kan? Dia hampir 20 tahun selepas mereka wujud baru dapat lagu hit pertama. Okey. Dan sekarang ni lebih 50 tahun nak rilis single yang kedua. Itulah kata daya ketahanan yang luar biasa. Dan menariknya, mereka ini akan kita berkenalan dengan mereka secara keseluruhannya sebentar saja lagi. Tapi kami akan bawakan kepada anda semua Malaysia hari ini seperti biasa dengan pelbagai perkongsian menarik selain daripada perkongsian bersama dengan Sons of Adam sini. Kita akan bersama-sama juga dengan anda untuk meraihkan kelajuan teknologi inilah, terutama dalam sudut ekonomi, dan kita akan kongsikan berkenaan dengan pendigitalan berkaitan dengan pemasaran. Betul. Dan juga perkara yang anda perlu tahu. Adakah Malaysia bersedia untuk menjadi masyarakat yang digital? Saya dengar ini pun ada produk untuk dijual. Betul. Boleh tu, boleh. Nanti kita akan kongsikan. Kita kongsikan nanti. Jadi sementara itu kita saksikan bingkisan istimewa tentang anda yang teringat-ingat lupa-lupa. Lagu ni memang popular suatu masa dahulu. Ini ada bingkisan tentang Sons of Adam. Saksikan. 1969 adalah tarikh keramat di mana tertubuhnya satu kumpulan rock ternama yang pernah mewarnai industri muzik tanah air, iaitu Sons of Adam. Bermula dengan nama The Gypsies, kumpulan yang berasal dari Kampung Baru, Kuala Lumpur ini mengetengahkan genre rock klasik dan blues sebagai identiti muzik mereka. Apabila masuknya era 80-an, industri muzik Malaysia dibadai gelombang muzik baharu, iaitu bermulanya genre rock kapak. Untuk kekal relevan, kumpulan Sons of Adam telah menghasilkan 2 album bergenre ballad rock yang berbeza dari lagu-lagu yang pernah dibawa pada awal penubuhannya. Lagu Memori Duka antara hasil karya yang menggamit nostalgia peminat rock tempatan sehingga ke hari ini. Mengingatimu di kamar sepi di malam syahdu, inikah katanya rindu, sengsara tiada terhingga, setelah perpisahan pun berlalu. Cinta yang mendalam terhadap genre rock dan blues, kumpulan Sons of Adam telah menghasilkan beberapa buah lagu terbaru seperti Taxiku dan Pak Mat Groovy. Walaupun sudah menapak lebih 50 tahun dalam industri muzik tanah air, lagu dan persembahannya masih mendapat tempat di hati peminat. Kekal evergreen, inilah Sons of Adam. Wow, okey, sedikit kita banyak berkenalan berkenaan dengan bingkisan tersebut. Jadi kami persembahkan sekali lagi Sons of Adam sini untuk bersama dengan kita. Terima kasih kan sudi sokongan kami. Inilah dia kepala dia dari awal sampai sekarang, Abang Ruslan kita. Yang main bass ni Abang Sani yang sangat-sangat berbakat. Abang Fahmi kata vokal dan juga gitar. Kat sana Abang Mat Noor yang juga seorang legend. Daripada Rusty Blade dan dikenali sebagai Jimi Hendrix Malaysia. Dia pun mesti nak minta autograf macam tu. Abang Satiman kat belakang sini on keyboard. Semuanya legend. Dan tak sangka ya Hanif, selang 50 lebih tahun keluar pula single. Macam mana daya ketahanan ni? Datang daripada mana? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagu Pak Mat Groovy ni tahun 69. Okey. Band saya yang mula-mula sekali Gypsy. Dalam kumpulan Gypsy itu 4 orang juga. Lepas tu kita tukar ke Sons of Adam 1970 lah. Kita buat rakaman Pak Mat Groovy ini memang sejarah untuk pemuzik lah. Seperti dari segi peralatan semua tak ada tercanggih. Kita pergi ke Taiping. Studio kat Taiping. Di satu buah rumah tu lah. Lepas komplit dengan barang drum semua ada, kita terus pergi main live kat situ. Recording pun live. Masalahnya kita tak tahu macam mana diorang sekarang ni dah canggih kan, ada nak buat dubbing balik lah. Kita terus lepas tu kita dah habis buat lagu tu 4 lagu yang saya ingat itulah Pak Mat Groovy itulah yang kita
Jadi sebenarnya lagu ni dah wujud sejak 69 lagi. Jadi di orang kata di master semula ya. Master. Lagi satu macam lagu Pak Mat Groovy dulu tak ada canggih macam handphone lah, internet semua ni. Nak keluar radio pun susah. Sebab dia kena tapis semua. Dari segi seni kata, sini muzik semua. Lepas tu saya pun dah bertahun-tahun saya main balik dengan Sound Rhythm ni balik. Ada sahabat lah, kawan budak muda je lah. Nama dia Nazar, nama dia. Dia yang telefon saya. Amalan ini ada lagu Pak Mat Groovy ni, siapa punya lagu ni? Lagu Sound Rhythm, sebab gambar tu memang Sound Rhythm punya muka. Lepas tu kita pun dijemput datang jumpa, kita dengar. Barulah at that time I dengar lagu tu. Macam mana terjadinya. I tak pernah dengar. Many years ago. Sekian lama. Yes. Dari 69. Lepas tu yang sedih tu, kita ada buat EP, terbakar pula rumah kat Kampung Baru tu. Allahu Akbar. Kita panjang cerita ni. Kata kalau nak bawa cerita ni, kena budak sekolah, kena belajar. Ada pokok tebal lah. Itu dia. Tapi inilah industri pengalaman saya lah. Betul. Tak ada kita buat kata industri muzik ni semua. Semua kita tempuh. Apa-apa pun sama. Okey, Abalan, Abang Sani dan bersama dengan rakan-rakan yang lain mungkin melihat pada Sons of Adams ni dari 1969 sampailah 2022 ni masih lagi membuat persembahan. Kita tengok bingkisan perkongsian tadi pun masih lagi bertenaga. Macam mana boleh maintain untuk bersama-sama ni, Abang Sani, untuk bersama dengan rakan-rakan, kemudian jumpa orang lain juga untuk terus bersama ni? Ini dia dalam golongan musician ni, kita kenal satu sama lain kan. Jadi bila kita dah berjumpa tu, kita decide lah, kita buat balik lah lagu Sound of Adams on rock. Itu yang tubuhnya yang sekarang ni lah. Sekarang ni. Okey, mantap. Jadi mungkin nak tanya kepada vokalis utama juga. Yang join pun masa tahun 80-an tapi masih kata veteran. Pantai gitu. Jadi sekarang dengan perkembangan teknologi terbaru macam Abang Lan ceritalah, sekarang dengan remastering, dengan pendigitalan dan sebagainya. Dan sekarang banyak orang dengar muzik dari genre EDM dan sebagainya. Macam mana pula dengan genre psychedelic atau acid rock yang diperjuangkan oleh Sons of Adams? Mungkin ada masa depan atau tidak? Masa depan tu ada. Banyak nak tengokkan daripada segi sekarang ni, kebanyakan rock lah. Tapi bukan rock lele lah. Bukan rock lele ya. Sons of Adams ni dia 70s rock and roll lah. Sekarang dia banyakkan funk lah sebenarnya. Asalnya funk lah. Tepat sekali, dah soul dia tu begitu ada lah. Saya faham Abang Makno pun memang memperjuangkan muzik R&B, funk and soul kan. Apa keistimewaan muzik ni untuk Abang Makno? Pasal first kali kalau you dengar lagu-lagu bentuk-bentuk ini kan, you akan back kembali ke masa lampau, back to the past. So lagu-lagu ni memang nostalgia lah. That's what they call it, right? So benda tu yang kita macam pakaian, cara permainan. So ada zaman budak-budak kira generasi sekarang ni, diorang tak dapat lihat, tak dapat rasa macam muzik apa kan. Diorang cuma tengok daripada YouTube. Betul. So this is what kita cuba kembalikan. Kalau kita tengok pakaian pun memang kita akan rasa mengimbau sangat, Abang Manok. Memang hebat. Okey, sebenarnya kita ada sikit sangat masa ni sebab kita nak beri persembahan lebih lah kan selepas ni. Abang Satiman sikit selepas ni. Kita nak ke mana ni selepas ni bersama dengan Sons of Adams? Ada apa-apa perkembangan? Masih kelab. Masih kita concentrate dekat kelab sebab itu constant punya income kita. Which is tempat kita nak cari show pun susah. Betul. So kita cari kelab yang boleh bayar kita lah. So far so good lah. Sekarang dah dapat balik lah, ekonomi dah buka. Undangan dah ada. Kita band pun kita nak cakap without female singer dah lah tua-tua. Terima lagi. Terima lagi. Vokal masih menyengat. Jangan takut. Kelab masih terima kami. Betul. Alhamdulillah. Jadi tanpa female singer pun boleh lagi. So alhamdulillah lah. Okey, baik. Sebenarnya banyak kita nak perkenalan, tapi kita nak bagi ruang ni, penerbit nak suruh bagi ruang untuk satu lagi lagu, betul kan? Pak Mat Groovy kan? Ni, okey, semoga berjaya kita ucapkan. Terima kasih datang Mesha. Jadi kita nak terus tinggalkan Nas. Okey, kita mengundurkan diri dulu sementara itu. Saksikan Pak Mat Groovy yang telah orang kata dicipta pada tahun 1969 dan kembali 2022. Panjang perjalanannya. Silakan.
Okey, kembali bersama kami di Malaysia Hari. Macam mana pembukaan tadi? Kita masih lagi bergoyang-goyang ni. Rancak, mantap. Tapi sekarang kita bertanya kepada rakyat Malaysia pula dan kepada usahawan-usahawan di luar sana. Kalau kita cakap usahawan sekarang ni, Hanif, pendigitalan mesti menjadi keutamaan. Macam Hanif yang nak menjual satu produk istimewa, nanti kita akan reveal kepada anda semua. Saya pun tengah terfikir ni. Apa produk kalau saya jadi saya nak 20% tau. Okey, baik. Sebenarnya kita nak bawa anda kepada satu perbincangan ini berkaitan dengan masyarakat digital. Sekarang ni macam Nas cakap, nak tak nak memang kita perlu berubah, kita perlu bergerak seiring dengan perkembangan digital pada ketika ini. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan ini berkaitan dengan sebuah laporan dan juga apa kata masyarakat berkenaan dengan perkembangan digital di dalam perniagaan ini. Silakan. 2 tahun pandemik COVID-19 telah mengajar rakyat Malaysia dengan kehidupan digital di mana dunia dalam talian menjadi medium utama untuk berhubung. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, laporan survei penggunaan internet dan capaian ICT oleh individu dan isi rumah menunjukkan peningkatan 95.5% pada 2021 berbanding 91.7% pada 2020. Pada tahun 2021 juga, capaian isi rumah terhadap telefon bimbit dan komputer masing-masing meningkat kepada 99.6% dan 88.3%. Daripada statistik, antara aktiviti pendigitalan yang sering digunakan oleh rakyat Malaysia di dalam kehidupan seharian ialah rangkaian media sosial. Ini diikuti dengan peningkatan yang ketara bagi penggunaan seperti pembelajaran, pekerjaan, perniagaan dan komunikasi. Saya menggunakan platform digital tu untuk mengajar, untuk melaksanakan kelas. Saya banyak menggunakan online banking sebab senang bagi macam saya sini buat bisnes online. Saya prefer online banking sebab kalau saya sebagai pelajar pun bayar bil untuk top up ke aktiviti lain ke senang . Media platform yang saya selalu guna adalah Google Meet sebab sekarang kan banyak penyebaran penyakit. So, kita tak boleh nak physical class kan? Dengan penggunaan medium digital secara meluas, dapat mengubah persepsi masyarakat kerana mampu memberi faedah kepada penggunanya. Teknologi kan adalah salah satu daripada kehidupan seharian kita sekarang kan. Apa-apa pun semua teknologi, gadget. So, bagi saya pentinglah. Memudahkan saya, menjimatkan masa saya kerana saya tidak perlu beratur untuk membeli barang lagi. Menggunakan online transfer tanpa memerlukan saya pergi ke bank. Penting sebab sangat mudah, kita tak perlu pun jumpa orang tu. Tak payah, orang kata secara fizikal pun tak ada kontak, tapi perniagaan tu tak berjalan. Peranan digital pada masa kini amat penting sekali sebagai seorang tenaga pengajar yang mana sewaktu pandemik COVID-19 seperti mana kita tahu kita bekerja daripada rumah. Lebih mudah kerja kita untuk bayar benda tu, kita tak payah keluar pergi ATM mana pun, just daripada handphone je. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memperkenalkan Malaysia Digital kepada negara bagi meningkatkan ekonomi serta memangkin bidang pertumbuhan baru bagi menaik taraf kehidupan rakyat. Dengan adanya dunia digital yang semakin meluas, pelbagai pencapaian bakal dikecapi dalam merentasi dunia tanpa sempadan ini. Namun sejauh mana masyarakat Malaysia telah bersedia? Dan mampukah kita bergerak maju seiring dengan peredaran masa dan teknologi yang semakin berkembang? Perbadanan Kemajuan Ekonomi Digital ataupun MDEC telah pun menjenamakan diri mereka semula sebagai Malaysia Digital dan kini syarikat-syarikat akan mendapat status MD kalau bersedia untuk menceburi dunia digital. Dan di sini untuk kita bercerita, adakah masyarakat Malaysia bersedia untuk menceburi arena ini seperti Hanif Miswan kita satu hari menjadi usahawan? Okey, insya-Allah okey. Dan secara luasnya adalah berkenaan dengan masyarakat digital dalam kehidupan. Untuk itu kita bawakan dua tetamu istimewa dalam memberikan, saya kira, satu view dan sudut angle perspektif yang berbeza lah. Kita nak perkenalkan yang pertama Profesor Dr. Nur Ismawati binti Jaafar daripada Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Prof, terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama, Hanif. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Okey, yang sebelah ni saya nak perkenalkan sangat. Sebab apa tahu? Nama lebih kurang sama. Oh, itu dia. Kalau ini Muhammad Hanif Miswan, ini adalah Muhammad Hanif Azami. Seorang usahawan bersama dengan kita. Sihat Hanif ya? Alhamdulillah sihat. Okey, InsyaAllah sebagai usahawan semestinya lebih tampan dan juga lebih kaya daripada anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik buat usahawan digital kita. Tapi kita nak mulakan dengan suatu statistik yang
amat mencerminkan apakah daya rakyat Malaysia bila kita cerita tentang digital ni. 57% daripada rakyat Malaysia sekarang bersedia untuk jual beli selepas 2 tahun menangani pandemik. Sebelum tu hanya 20%. Jadi di sini adakah Malaysia sedia mencapai penanda-penanda aras untuk bergelar masyarakat digital? Apa yang dimaksudkan tu dengan masyarakat digital? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MHI dan juga TV3 kerana menjemput saya dan juga Hanif untuk membincangkan topik yang hangat buat masa kini, iaitu mengenai digital society ataupun masyarakat digital. Kalau kita berkata mengenai pendigitalan itself, ya, so dia merujuk kepada sesuatu cara hidup ataupun practices yang dari dulunya tradisional. Sekarang ini kita berubah kepada semuanya berbentuk digital. Okey, justru itu kalau kita refer masyarakat digital adalah satu masyarakat moden yang seharusnya dia guna pakai, use, dan juga dia integratekan ICT, teknologi komunikasi dan maklumat dalam kehidupan dia seharian. So kita tahu kita ni masyarakat adalah meluas. Ia terdiri pada individu, kita juga gunakan digital teknologi di tempat kerja, pendidikan dan juga rekreasi, dan juga bisnes. Tidak lupa, ya, itu adalah amat penting. Untuk kita mencapai satu status masyarakat digital, ia memerlukan effort ataupun usaha dari banyak pihak. Bukan hanya pengguna, government pun sangat penting. Justru industri, ya, pemain industri juga merupakan salah satu pihak yang boleh menyumbang kepada pencapaian masyarakat digital itu sendiri. Sebab digital society ini dia meluas, ya. Dia banyak benda yang kita buat dalam konteks untuk mencapai masyarakat digital. Bukan hanya untuk menggunakan teknologi atau komputer, menggunakan email, tapi ia juga lebih luas daripada itu. So kita akan nanti tengok juga contoh Hanif sebelah saya ni. Contohnya macam mana dia telah berjaya menggunakan teknologi maklumat untuk menjalankan perniagaan. So yang satu very very important juga. Menarik, Prof. Prof tunjuk Hanif yang sebelah sana, bukan Hanif yang sebelah sini. Hanif yang sebelah sini dia hanya macam tengok je. Okey, Hanif, alang Prof dah tunjuk ni. Kita nak tanyalah. Sebab awak seorang usahawan, bergerak ketika waktu PKP pun memuncakkan satu ketika dahulu perniagaan ini dengan menggunakan platform digital. Bagaimana sebenarnya ianya sangat membantu perniagaan? Kalau nak dikongsikan cabaran ni, Hanif. Okey, terima kasih pihak MHI kerana jemput usahawan seperti saya untuk berkongsi. Obviously, pandemik memang mendidik kita lah dalam penggunaan digitalization. So perniagaan saya memang sangat-sangat dibantu dengan peningkatan teknologi digital ni. Sebab pertamanya masa kita mula-mula dulu kita tak ada physical store. Kita tak ada kedai, kita tak ada tempat untuk nak pamerkan produk kita. Jadi social media lah adalah tempat referral, tempat rujukan ataupun tempat kita nak pamerkan produk-produk yang kita tawarkan. Untuk peringkat awal bukanlah untuk kita cari potential customer ataupun potential buyer, tapi untuk rujukan supaya orang ramai tahu yang bisnes kita ni exist. Produk kita ni betul-betul real, bukannya produk yang awareness scam. Lah, ya. So disebabkan social media ni sangat membantu, sebab tu kita perlukan ramai player dalam untuk memasarkan produk kita ni. Bila ramai player, untuk reach circle of friends yang berbeza-beza tu lebih meluas. Dia tak takut akan persaingan ke? Tak sebenarnya, sebab circle of friend saya dengan circle of friend Prof dan juga Abanaz dan Hanif mungkin berbeza. Jadi lebih ramai lagi baguslah. Mungkin sepanjang perniagaan saya wujud pun iklan produk kita dia tak sampai pun dekat circle of friends Abang Nik dengan Abanaz dengan Prof. So disebabkan itu player dalam social media ni perlu ramai. Macam bisnes kita ada kita berkongsi dengan ejen-ejen, stokis-stokis. Jadi mereka pun ada dinding social media mereka sendiri. So jadi mereka pamerkan, ini menjadi center of attraction supaya memastikan produk kita ni betul-betul legit. Produk kita ni betul-betul ada testimoni, ada feedback. Dan ini juga boleh menjadi kita punya salesman.
bergerak dekat social media. Dan semua ini melalui platform digital harus dizahirkan Prof, digital. Tengah tulis. Betul. Prof sangat bersetujulah bila Hanif bercakap segala pengalamannya. Prof melihat kepada platform digital ni, kita nak melangkaui lebih kepada bukan setakat perniagaan, lebih kepada kehidupan. Saya tertarik dengan apa Prof cakap tadi, sektor rekreasi pun memerlukan platform digital. Betul. Nak memupuk ni, tadi baru 57% Nas. Daripada mereka yang berjual beli. Tapi internet penetrasi kita adalah 90%. Maknanya 9 daripada 10 rakyat Malaysia mempunyai akses kepada jalur lebar. Tapi kita nampak adoption tu, nak mendekatkan diri kepada teknologi masih ada rasa takut-takut. Ada selesa dia tak selesa. Prof, macam mana sebenarnya tu? Saya sambung sikit point daripada Hanif tadi. Kalau kita tengok media sosial sendiri, platform tu dia terbahagi kepada beberapa targeted segmen, betul. Setengah media tu dia hanya sesuai untuk golongan yang lebih muda. Contohnya IG dan TikTok contohnya. Manakala Facebook adalah untuk orang yang lebih berumur. Saya tak kata tua, dia berumur. Kenapa tunjuk yang ni? Kita macam terasa ni. Yang muda ditunjuk saya. So, oleh itu kita kena pandai sesuaikan produk kita untuk dipromosikan dekat platform yang mana satu. Sebab kita at the moment mungkin ada 4, mungkin lepas ni ada lagi application ataupun media sosial yang akan diwujudkan lepas ni kan. So dia ada targeted segmen tersendiri. So itu kita kena pandailah nak gunakan platform yang mana satu. Yes. Tadi Hanif ada tanya mengenai dengan adakah kita ready? Adakah kita bersedia? Nak jawapan yang jujur. Realitinya di sini. Saya sukalah Prof ni. Kita balik. Bagus. Siapa jawapannya Prof? Sebenarnya kita masih belum bersedia. Bersiap siaga? Kita effort memang banyak. Program government memang bagi banyak inisiatif kan. Spend a lot, billions to actually improve the infrastructure and so forth. Tapi kita masih lagi lacking in certain areas. So I would say kita ada masih ruang untuk penambahbaikan sebenarnya. We are not there yet. Frankly speaking, we are not there yet. Because Malaysian actually lebih suka gunakan teknologi untuk komunikasi dan sosial media saja. Sahaja? That is the most, if you look at dia punya percentage, kita lebih spend untuk itu as compared to menjalankan perniagaan. Jadi kita harus memberikan sedikit insentif yang lebih. Seperti Hanif kata sebentar, bukan Hanif itu yang Hanif ni kata kita kena ubah persepsi. Itu yang susah sebenarnya dengan pertolongan infrastruktur diberikan oleh kerajaan. Dana cukup. Jadi nak bertanya kepada usahawan, apa yang tak cukup? Kenapa kita tak nampak lebih banyak usahawan digital seperti anda untuk memasuki arena? Pendapat saya exposure. Sebab nak menggunakan digital ni, macam kita di bangku sekolah kita tak diajar benda ni. So kebanyakan nak educate player-player digital punya player ni agak susah. Dan kebanyakannya kalau kita nak scouting talent, biasanya player yang buat digital content ataupun orang yang menguruskan website dan sebagainya. Ianya sangat costly. Masih di tahun ini pun masih lagi costly. Masih. Macam kita nak hire designer, kita nak hire orang yang menguruskan kita punya website, kita punya internet website. Semua itu kosnya tinggi. Dan kebanyakannya biasanya anak muda sekarang mereka explore sendiri, belajar sendiri. Nak guna TikTok, nak buat video, nak buat apa-apa konten, mereka belajar sendiri, explore sendiri. So mungkin itu dia punya proses dia agak lambat sikit. So nak education tu yang maknanya kena lebih orang kata networking lah antara satu sama lain untuk belajar ilmu dan untuk mendapat keberanian tu. Okey, kita ada ruang masa yang sedikit saja ni lagi. Saya nak tanya kepada Hanif, realitinya ni. Antara kesemua platform media sosial ni mana yang paling berkesan? Betul. Mudah-mudahan tahu. Okey, saya rasa sama macam Prof tadi, dia berbeza audience, berbeza segmen dan target umur. Kalau macam saya jual produk, saya lebih mesra guna Instagram dan WhatsApp. Jadi itu lebih berkesanlah untuk awak punya perniagaan. Tapi kalau macam Facebook dan TikTok pula lebih kepada brand awareness. Kita nak bagi tahu yang produk kita ni wujud. Dan ini tempat kita bina engagement dengan kita punya audience. Sebab tu untuk
menghidupkan kita punya digital content ni, kita kena humanize kita punya brand. Kita tak boleh kalau kita post poster, kita sekadar post poster je. Kita kena ada engagement. Kena wujudkan konten yang hidup. So kalau macam tu hanya sebagai daya penghalang lah. Awak ni sebagai pakar media sosial, kalau kita tengok lama-lama media sosial adaptifnya, kontennya sangat bernas. Jadi mungkin soalan terakhir untuk kita ngundung perbincangan kita ni, katakanlah Hanif Isman ni seorang usahawan, dia ada satu produk istimewa. Awak betul nak saya jual? saya fikir satu produk, kain pelikat mudah kering. Boleh tahu kan? Memang akan meletup ni. Jadi mungkin ada usahawan di luar sana yang ada idea yang bernas seperti Hanif Isman. Apakah satu pesanan penting buat usahawan di luar sana? Saya mula dengan Prof dulu. Okey. Pandang ke sana pergi ke Prof. Yang terkejut kena buat. Tak boleh dilupakan. Pada usahawan kita, kita kena bersedia sebab actually macam small medium enterprise kan. Kita ada lebih kurang dalam 700,000 jumlah usahawan kecil. So kita memang kena tahu platform yang sesuai. Kita kena tahu juga insentif yang kerajaan bagi. Banyak kerajaan. Yang ini saya setuju ya. Memang banyak. Adakah usahawan kita setuju? Betul, tapi perlu banyak pencerahan, perlu banyak clearkan semua dana ataupun apa-apa bantuan yang diberikan lah. Itu lebih memudahkan kita semua sebagai usahawan. Prof ada nak sambung tadi? Saya mungkin nak sambung sikit. Untuk kita mencapai masyarakat digital, kita kena perlu ada satu kekuatan yang saya panggil digital resilience. Okay. So ini adalah satu kita punya keupayaan untuk respon ataupun adapt to any changes. So untuk usahawan macam Hanif ataupun yang di luar sana, kita juga kena sentiasa bersedia untuk being resilient. So we call it digital resilience because contohnya dengan COVID kita dipaksa untuk menggunakan teknologi untuk merubah cara berniaga. Betul. Norma baru. Ya, kita bawa ke platform digital dan seterusnya kita akan lebih selepas ni ada banyak lagi krisis. Ada banyak lagi uncertainties kan? Betul, saya setuju. So kita kena sentiasa bersedia. Kita tak boleh macam tunggu sebab digital ICT dia berubah. Dia changes very fast kan? So kita must be very on our toes to macam ada changes je kita kena adapt. Kata pepatah Mak Saleh lah. Change is the only constant begitu buat usahawan ya. Okey, baik. Sebenarnya banyak kita nak berbicara tapi masa sangat mencemburui. Walaupun sangat klise tapi betul. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Nur Ismawati binti Jaafar, Jabatan Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi daripada Universiti Malaya. Terima kasih Prof Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Dan juga Muhammad Hanif Azmi. Terima kasih seorang usahawan, semoga berjaya. Nanti kok kita boleh mengetih nanti Hanif tak nak ada kudapan dia nanti terasa sikit. Okey, kita berteriak seketika. Selepas ni banyak lagi perkongsian yang akan kami bawakan di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini dan buat kali ini atau segmen ini kita ingin membawa pencerahan. Adakah anda rakyat Malaysia yang muda dan bijaksana cakna akan politik masa kini dan bagaimana kita membawa diskusi ini bersama kawan-kawan, bersama rakan secara healthy atau secara sihat ya untuk politik yang sihat. Kita bersama-sama dengan guest kita yang akan membawakan topik yang istimewa daripada dan kita pun ingin menyambut Hari Belia Negara 2022 tidak lama lagi. Jadi untuk menghangatkan suasana kita bersama dengan Encik Ahmad Faris Emir yang lebih selesa digelar Matt gitu Ketua Pegawai Eksekutif Integrated X. Jadi boleh kita cerita sikit apakah impak Malaysia atau apa yang dibawakan program ini untuk masyarakat Malaysia? Silakan. Hai Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Impact Malaysia sebuah agensi di bawah kawal selia Kementerian Belia dan Sukan. Ya saya. Impact Malaysia jalankan inisiatif untuk memperkasakan belia. Untuk mereka menjadi change maker, itu keyword dia, yang membawa perubahan kepada masyarakat, mengajar mereka cara untuk membuat projek yang berimpak tinggi, mengajar mereka buat program capacity building dan sebagainya. Jadi Impact Malaysia ini lancarkan pada tahun 2019. Okey. Dan ini masuk tahun keempat lah. Banyak projek yang kita buat selain pada capacity building tadi dan juga program-program yang kita bincang hari ini iaitu kata dua. Banyak lagi projek-projek Impact Malaysia dah buat Nas. Ya. Alhamdulillah. Tapi saya nak terus kepada
the gist of the issue lah ya. Yes. Ramai anak-anak muda yang saya pantau kalau kita tengok di media sosial, pelantar-pelantar yang berbeza, Facebook, Instagram dan sebagainya. Rata-rata anak-anak muda sekarang ini tidak minat akan politik. Mungkin polemik masa kini, mungkin cita rasa yang tak menepati buat anak-anak muda kita, atau mungkin siapa yang memberikan representasi kepada mereka tidak secocok atau tidak sepadan. Apa pendapat Jemet? Itu saya setuju. Itu yang kita namakan political apathy. Di mana beliau tidak minat dengan politik dan juga kajian menunjukkan 2/3 beliau tidak minat dengan politik pada hari ini. Jadi dekat sini saya berpendapat yang bukannya beliau tidak minat dengan politik secara umumnya, sebab mereka minat dengan politik, sebab mereka lantang bersuara soal freedom of speech. Tepat sekali. Soal hak sama jantina, kan? Hak sama rata. Hak sama rata dan sebagainya. Mereka minat dengan politik, tapi mereka sebenarnya sudah jelik dengan politik kepartian. Politik kepartian yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat dan sebagainya. Namun begitu, beliau ni penting sebab mereka majoriti populasi di Malaysia pada hari ini dan penting untuk kita bawa mereka sebab mereka juga ada hak mengundi, lebih bagi undi 18 kan, Manas? Jadi perlu kita buatkan inisiatif untuk menarik minat mereka. Dan saya percaya untuk menarik minat beliau untuk sertai politik sekali lagi, iaitu untuk turun mengundi, untuk hold their leaders accountable dan sebagainya, mereka perlu faham politik itu dan cara yang sebenarnya. Dan sebenarnya politik itu tidak hanya melalui parti politik sahaja. Juga boleh menjalankan advokasi daripada NGO kan untuk terus bersuara lantang di social media dan sebagainya, dan paling penting sekali untuk turun mengundi. Sebab sistem demokratik elektoral ini penting untuk menentukan masa depan negara, hala tuju kita, menentukan polisi dan dasar dan sebagainya. Jadi beliau perlu diberi pendedahan, perlu menarik minat mereka semula untuk kembali dan mengundi. Mengundi itulah hak anda sebagai rakyat ya. Kalau kita lepaskan rasa rugi begitu saja. Betul. Tapi apa yang saya lihat juga kalau kita lihat akan pelaksanaan undi 18. Jadi orang kata batch yang baru ni begitu bersemangat, begitu bersedia kan. Tapi batch yang sebelumnya itu yang telah mengundi buat pertama kalinya akan rasa mungkin tekilan. Kerana mungkin mereka rasakan bahawa mereka mengundi tapi tiada perubahan di sana. Pendapat Jemet? Itu saya sendiri pun pernah rasa macam tu. Jadi kata dua ni especially program yang kita akan jalankan, yang kita bincang lebih lagi sekejap lagi, ialah di mana mereka akan diberi tunjuk ajar untuk cara, like I said, mention before, how to hold your leaders accountable. Lepas you undi, apa cara you untuk bercakap, berkomunikasi dengan you punya members of parliament, MP you sendiri kan, wakil rakyat you sendiri, cara untuk channel yang sepatutnya. Jadi lepas undi, kita pasti nak kita punya wakil rakyat untuk terus berjuang untuk kita. So there is a way in doing so, and democratic ideals through Kata Dua will teach the youth exactly on how to do that. Wah, menarik program Kata Dua ni. Apa lagi yang mungkin youth kita atau belia kita dapat belajar daripada program Kata Dua ni? So Kata Dua ni ada beberapa komponen dan kita bekerjasama dengan The Body Shop Malaysia. Kemudian kita ada juga dengan Architects for Diversity dan juga Undi 18 sendiri juga, di mana kita jalankan beberapa camp. Ini pertama iaitu camp D-Camp, kita panggil Demokrasi Camp, di mana kita akan, macam saya sebut tadi, kita akan ajar mereka democratic ideals, buat simulasi. Simulasi ya? Betul. Wow. Dan beri peluang kepada mereka untuk jadi pengundi, untuk jadi ahli politik, untuk pengubah polisi dan sebagainya. Dan uniknya Kata Dua ni, Abang Nas, di mana kita, selepas kita ajar mereka cara untuk berkenaan politik dan sebagainya, kita beri peluang mereka untuk belajar cara untuk membuat projek impact sosial. Sebab saya percaya dan juga Impact Malaysia percaya bahawa untuk dalam politik ni tak semestinya jadi ahli politik lah, saya sebut tadi kan, juga boleh untuk mereka membuatkan projek dan menyelesaikan masalah komuniti sendiri. Jadi sebab in the end it's all when it comes to politics, it's all about making real change. Yes, memperkaskan diri ya. Betul. Untuk membuat perubahan yang sedia ada, kerana kuasa berada di tangan anda, rakyat yang muda. Betul. Dan bersedia untuk mengundi ini. Jadi mungkin harapan Impact Malaysia yang semestinya telah memberikan impact yang mampat, insya-Allah. Apakah harapan Impact Malaysia buat rakyat di luar sana? Menerusi Kata Dua dan juga menerusi program lain, saya berharap agar beliau boleh dapat pendedahan untuk kembali semula dan menerima politik dan terus berpolitik, tidak menerusi advokasi secara NGO ke ataupun melalui parti politik, dan penting sekali untuk turun mengundi nanti. Yes, saya. Ya. Dan saya berharap ada juga ramailah yang akan sertai Impact Malaysia seperti Body Shop Malaysia, yang saya terima kasih sebab menaja program kami untuk terus
menyokong dan memperkasa belia pada hari ini sebab masa depan tetap dalam tangan mereka. Jadi kepada elemen-elemen yang telah menggambling tenaga bersama-sama dengan Impact Malaysia untuk memberikan impact buat anak muda kita kembali bangkit dan menjalankan tanggungjawab kita, iaitu mengundi. Terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Impact Malaysia iaitu Ahmad Faris Amir. Encik Matt, thank you so much for being here. Dan kepada anda di luar sana, kita berehat seketika apabila kita kembali suatu segmen istimewa di mana kita membincangkan Hari Belia sedunia pula. Hari Belia Negara 2022. Apakah program mantap yang disediakan oleh Jabatan Belia dan Sukan dan Negara? Kita saksikan semuanya selepas ini. Baik, terima kasih terus bersama dengan kami di Malaysia. Hari ini kita nak teruskan satu lagi perkongsian ni khusus istimewa buat para belia di luar sana. Hari Belia kan pada 15 Mei kebiasaannya, tapi sambutannya pada tahun ini bagi negara kita Malaysia sangat istimewa kerana itu adalah fokus perkongsian kita pada ketika ini, sambutan Hari Belia Negara dengan temanya Ini Masa Kita. Saya nak persilakan tetamu yang berada di studio bersama dengan saya, Encik Muhammad Azhari Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin boleh kongsikan, biasanya 15 Mei sambutan Hari Belia Negara, tapi mungkin pada tahun ini ada kelainan yang ingin dikongsikan. Tuan, silakan. Okey, 15 Mei adalah Hari Belia Negara, tapi keputusan telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 15 Mei yang lepas. Jadi pada minggu ini, iaitu pada 16 hari bulan ini, bermula daripada 15, 16 dan 17, di mana kita ada sambutan Hari Belia Negara yang kita laksanakan di Padang Pekantuaran, Sabah, dan akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk merasmikan kita punya ancaran ataupun karnival kita pada kali ini. Dan di samping itu juga ada BBP yang lain, contoh seperti Menteri kita sendiri, Menteri Belia dan Sukan, dan juga Ketua Menteri yang hadir sama untuk sama-sama memeriahkan lagi lah sambutan. Betul. Pada tahun ini. Di Sabah kan? Di Sabah, di Pekantuaran. Ya. Okey, baik. Tuan mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan objektifnya pengisian dan aktiviti yang akan dilakukan sepanjang 15 hingga 17 Julai ini, Tuan. Okey. Hari Belia Negara ni kita sambut untuk kita memberi satu penghargaan dan juga pengiktirafan kepada golongan belia terhadap sumbangan-sumbangan mereka. Jadi pada kali ini kita fokuskan kepada 6 segmen utama dan semuanya adalah relevan dengan kehidupan kehendak belia pada masa kini. Contohnya adalah segmen ekonomi. Kita ada segmen gaya hidup aktif, ada segmen dari segi kreativiti dan juga digitalisasi, dan kita juga ada elemen-elemen berkaitan dengan kenegaraan dan pertujuan. Kita ada 6 elemen semuanya, dan juga daripada belia untuk belia, di mana program-program dilaksanakan oleh belia adalah untuk belia itu sendiri. Jadi dengan kata lain, ke-6 segmen ini adalah pencetus dan juga kehendak belia pada masa ini, dan kita garapkan dalam satu karnival supaya sebagai satu simbolik kepada mereka bahawa inilah yang perlu dilaksanakan, yang dibuat oleh belia-belia pada masa sekarang ini. Dan dalam masa yang sama juga kita dengan temanya Ini Masa Kita. Sebab inilah masa belia untuk menunjukkan mereka punya tenaga, energi yang vibrant, kehendak mereka, kebaikan mereka kepada masyarakat. Inilah masanya. Mereka perlu menunjukkan perkara yang baik, yang boleh menyumbang kepada komuniti dan juga kepada masyarakat secara keseluruhannya, dan juga kepada negara. Dan ini masa yang sangat baik untuk mereka bersama-samalah bersatu pada 15 Julai ini. Selain daripada sambutan peringkat kebangsaan di negeri Sabah, mungkin bagaimana sambutan di peringkat negeri lain, Tuan? Okey. Kita pada tahun ini juga melaksanakan sambutan di peringkat negeri dan juga daerah, iaitu di semua negeri, di mana akan bermula mulai daripada 18 hari bulan. Selepas pada sambutan di Sabah, peringkat kebangsaan kita akan laksanakan pula di negeri-negeri dan juga di semua 122 daerah di seluruh negara, bermula daripada 18 hari bulan ini sehingga kepada 30 hari bulan September di pelbagai peringkat di peringkat daerah. Dan dalam masa yang sama juga kita nak wujudkan macam demam kepada masyarakat di bawah sana, kepada belia di bawah sana, bahawa inilah Hari Belia dan mereka perlu bersama-sama menyahut Hari Belia ini untuk memberikan satu sumbangan yang baik kepada masyarakat
kepada belia yang berada di bawah sana. Ya, Tuan, kalau melihat kepada perkembangan ini, saya pun sangat teruja ni sebab bermula pada 15 ni sampai bulan September nanti sambutannya. Daripada peringkat kebangsaan, negeri dan juga peringkat daerah. Kalaulah mereka ini ataupun ada belia-belia yang menonton di rumah ni, Tuan, melihat kepada perkembangan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan ini, nak mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci, di mana mereka boleh rujuk, Tuan? Mereka boleh hubungi kita di www Hari Belia Negara. Dan juga boleh hubungilah kita punya media sosial kita, boleh share, like dan juga subscribe di bawah KBS punya website untuk kita sama-sama menyumbang ataupun bersama-sama terlibat dalam Hari Belia ini. Dan saya menyuruh kepada semua belia di luar sana, khasnya yang berada di kawasan Sabah dan Tuaran, pada 15, 16 dan 17 hari bulan ini sama-samalah kita keluar dan meraihkan Hari Belia ini, sebab pelbagai aktiviti, tak kurang daripada 40 aktiviti atau program yang kita akan laksanakan. Dan semuanya berangkumi pelbagai, bila dia sebut saja apa benda yang mereka nak, maknanya ada dalam hal ini, dalam program ini, dan juga dalam bidang-bidang yang mereka ceburi dan mereka sukai. Kita sediakan khas untuk para belia di sana. Ya, belia adalah masa depan negara, Tuan, kan? Mungkin sekali lagi boleh nak dikongsikan kalau ada yang nak tahu ke mana perginya ataupun sambutan kebangsaan peringkat negeri dan berikutnya, Tuan, kepada mereka yang menonton pada kriket ni, silakan. Okey, kepada semua belia-belia, saya menyuruh supaya kita dapatlah sama-sama menghayati sambutan Hari Belia Negara ini di semua peringkat, iaitu di peringkat daerah, negeri dan juga di peringkat kebangsaan, dan boleh hubungi Kementerian Belia dan Sukan, juga Jabatan Belia dan Sukan Negara untuk kita sama-sama meraihkan Hari Belia Negara ini yang kita laksanakan khas untuk memberi pengiktirafan dan juga pengiktirafan dan juga penghargaan kepada belia-belia di luar sana. Jom sertailah kami semua. Betul, daripada 15 hingga 17 Julai ini seperti yang kami sedang paparkan pada ketika ini. Saya percaya rakyat Sabah sangat beruntunglah pada tahun ini kerana gilirannya sana. Tuan, terima kasih banyak Tuan Muhammad Azhari Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN, kerana sudi bersama kami. Tuan minat Liverpool ke minat Manchester United? Ke tak minat dua-dua ni? Ini soalan apa perangkap ni? Sebab bukan apa, kerana kita ada sesuatu perkara nak dikongsikan pada malam ini, kemeriahannya. Jadi kita saksikan terlebih dahulu bingkisan yang disediakan ini. Terima kasih. Mampukah Erik ten Hag merubah nasib United? Atau Jurgen Klopp terus lebarkan rekod Liverpool? Pertembungan pramusim dua gergasi Liga Perdana Inggeris hanya di TV9 dan Astro 149. Okey, jangan lupa saksikan perhitungan sangat menarik ini, The Match di Stadium Raja Manggala, tapi kami akan bawakan di TV9. Saya akan bertugas pada malam ini, tapi saya janji saya tak akan bias lah. Itulah dia, pengulas istimewa Encik Hanif Miswan akan bersama-sama kita. Tapi kalau nak kata bias tu, saya rasa susah sikitlah untuk Hanif Miswan. Kenapa yang menjadi peminat Manchester United begitu lama. Saya nak sebut Manchester United di atas online ni pun ada rasa susah sikit. Jadi kita teruskan kepada apa yang kita dapat baca di akhbar-akhbar kita, ya. Okey, saya mulakan terlebih dahulu, Nas, ini di utusan Malaysia. Apabila saya sebenarnya nak kongsikan berkaitan dengan perkongsian di bawah ni, 11,000 klinik farmasi risiko tutup ubat habis. Dan itu sebagai ibu bapa memang itu perkara pertama yang kita terus tanyakan kepada doktor. Pergi farmasi ke apa ke, kita memang tanya ubat, contoh kalau ubat demam ada lagi tak, ni apa semua kan. Kerana stok memang pada ketika ini sangat kurang, tapi masih lagi tak perlu bimbang sangatlah, kan. InsyaAllah, insyaAllah. Kepada anda di luar sana yang ingin membeli untuk keluarga, janganlah beli sampai orang lain pun tak dapat beli. Betul. Kan. Satu lagi yang saya nak utarakan dari muka depan Kosmo, ya, budaya balik kampung bakal lenyap kerana dijangkakan 24 juta atau 75% daripada keseluruhan rakyat Malaysia tinggal di kawasan bandar. Jadi kalau kita tengok keadaan Aidilfitri atau Aidiladha, saya macam tak percaya je, masih jam begitu kan. Tapi untuk anda yang tinggal di kawasan kampung, pindah ke kawasan bandar, mungkin ini akan menjadi punca kelenyapan budaya balik kampung. Betul, itu mungkin antara kajiannya, kan. Okey, banyak lagi kita akan kongsikan. Esok kita ada topik yang sangat menarik untuk kami bawakan, iaitu topik influenza. Jadi ibu bapa semua memang perlu tahulah berkaitan dengan esok. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi daripada kami. Selalu, Assalamualaikum.